ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama-sama pada malam ni untuk kuliah kita yang merupakan kupasan kepada sebuah buku yang bertajuk Khurafat, Tahyul dan Mistik di Alam Melayu, karangan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Zahiruddin Muhammad Zabidi hafizahullahu ta'ala. Dan malam ni kita punya kupasan ialah bahagian yang kedua. Bahagian yang pertama kita dah kupas lama, sebulan lebih. Kali pertama kuliah, 2-3 hari lepas tu masjid tutup, seperti mana yang dijangkakan. Saya dah sebut benda tu pada kuliah pertama. Rasa macam kena tutup sebab pada waktu tu kes tinggi sikit. Jadi alhamdulillah kuliah dibenarkan balik. Jadi bila mana dah lama tu, sudah tentulah yang siri pertama tu hilang daripada ingatan. Jadi malam ni kita kena perangat balik mukadimah yang dah kita sebut, tapi saya tak nak perangat panjang sangat. Saya juga ingin menyentuh bab pertama pada buku ni, iaitu alam dan makhluk gaib itu ialah sebagai ujian dan bukti kekuasaan Allah Ta'ala kepada Bani Melayu. Cuma sebelum pada kita masuk bab tu saya bagi ada dua bahagian. Sebelum pada kita masuk, kita kena tahu dan kita kena ingat balik kenapa buku ini ditulis dan kenapa bab ini dibincang. Walaupun perbincangan berkenaan dengan bab ini telah dibincang lama, sama ada para sarjana di Malaysia ataupun di Indonesia, umumnya Nusantara, membincangkan tentang kenapa dan apakah sebab yang menyebabkan orang Melayu masih lagi menyimpan kepercayaan-kepercayaan yang disebut sebagai khurafat, tahyul dan mistik. Sedangkan secara sejarah kasarnya, kita orang Melayu ni telah menerima Islam pada tempoh yang cukup lama. Hatta pada tahun 2021 ni pun masih lagi ada orang Melayu yang mempercayai dan berminat dengan benda-benda seperti ini. Ianya bukan perkara yang kita sebut sebagai perkara biasa, isu yang biasa, tapi ianya adalah isu yang serius sebab ia berkait dengan akidah hakikatnya. Walaupun dari segi sejarah kita terima Islam dah lama. Ahli sejarah menyebutkan Islam sampai ke tanah Melayu secara umumnya, kepulauan tanah Melayu ataupun Nusantara ni, pada abad yang ke-14. Khususnya Malaysia ni disebut pada abad yang ke-14. Walaupun ada catatan menunjukkan Islam dah sampai pada abad yang ke-10 dan juga abad yang ke-12 dan 13, berdasarkan penemuan batu bersurat di Terengganu di Kuala Berang dan penemuan batu nisan Aceh di bahagian utara ni, Kedah ataupun kawasan sekitarnya, dan juga Kesultanan Melaka. Itu ialah petanda-petanda orang Islam menerima, orang Melayu menerima ajaran Islam. Jadi 1400 kita ambil daripada tahun itu ataupun fasa itu. 1400 sekarang dah tahun 2021. Tempoh yang lebih pada 500 tahun kita menerima Islam. Tapi walau macam mana pun, berkenaan dengan mistik, khurafat, masih lagi ada orang berminat, walaupun kita kata dia taklah sehangat zaman dulu. Yang mana kau tengok para ahli sejarawan menyebutkan orang Melayu ni mula kurang percaya kepada benda-benda seperti ini ialah bermula pada sekitar tahun 70-an. Bermula pembangunan, orang-orang luar bandar dah pergi ke bandar, anak-anak muda dah ramai belajar, orang dah masuk universiti ramai.
pada waktu tu kepercayaan orang Melayu, keterikatan dengan adat-adat dan upacara sudah mulai berkurang. Tapi walau macam mana pun masih lagi ada golongan-golongan ataupun kumpulan daripada orang Melayu yang masih kuat mempertahankan benda itu. Jadi kita tengok antara sebab ditulisnya buku ni ialah bertitik tolak daripada 4 persoalan. Yang ni dah kita sebut pada fasa pertama dulu, kuliah kali yang pertama dulu. Yang mana orang yang ada buku dia boleh tengok. Pada kata pengantar pertama pun ada sebut. Kata pengantar oleh Al-Fadil Prof. Dr. Basri bin Ibrahim. Dia sebut dalam kata pengantar. Kata pengantar tu dia sebut kenapa buku ni ditulis. Ada 4 persoalan. Soalan yang pertama saya mudah, saya tak nak baca. Orang Melayu ni sebab apa buku ni ditulis? Yang pertama ialah kerana orang Melayu ni dia ada tabiat mudah percaya cerita pelik yang datang daripada mulut orang agama. Bukan semua orang dia percaya. Dia suka percaya benda tu dan dia tak akan buang pada ingatan dia, pada memori dia bila mana dia datang pada orang agama. Daripada lebay, ustaz, tuan guru, dia orang akan pegang, bahkan dia orang jadikan pedoman. Itu sikap dan tabiat. Itu yang pertama. Termasuklah kita akan tengok bukan setakat percaya cerita pelik, mereka juga berminat dengan petua-petua yang kadang-kadang tidak dapat dibuktikan secara saintifik dan amat jauh daripada apa yang dipercayai itu dan juga natijah daripada petua itu. Jadi dua benda keluar pada mulut orang agama pada zaman tu, zaman dululah sampai zaman sekarang ni pun. Bila mana orang agama bercakap, ianya lebih mendapat tempat di hati kebanyakan orang Melayu berbanding orang lain bercakap. Antara kumpulan yang kalau dia bercakap orang Melayu kurang percaya, siapa tuan-tuan? Ahli politik kurang sekali. Dia duduk nombor 1, orang dengar, orang letak tepi dulu, orang tak percaya lagi. Tapi ustaz ahli agama, lebay, tuan-tuan guru ni, orang letak kepercayaan dia tinggi sebab ada dasar hormat pada orang agama. Dan itu ialah antara hakikatnya datang daripada sikap yang baik, tapi dalam masa yang sama dia menjadi problem untuk satu masyarakat tu menerima maklumat yang betul. Dan bila mana maklumat salah tu dah diperkenalkan oleh orang agama, dia jadi payah nak buang. Bahkan akan berlaku pertembungan yang dahsyat. Sebab tu bila mana ada golongan sekarang ni yang nak perbetulkan kata-kata orang agama yang salah dulu, dia ambil masa. Dan dia ada tentangan-tentangan dengan sebab memandang tinggi. Itu yang pertama, mudah percaya. Yang kedua, percaya kepada karamah ataupun istilah kita keramat orang agama, sama ada waktu orang tu masih hidup, tokoh tu masih hidup ataupun tokoh tu dah meninggal. Percaya pada keramat itu antara sebab datangnya amalan-amalan khurafat dan petua-petua. Sebab orang kita percaya keramat itu dia boleh belajar, keramat itu boleh dipelajari, sedangkan karamah itu ialah bukan benda yang boleh dipelajari. Ia kurniaan Tuhan, dia macam mukjizat. Mukjizat itu untuk para nabi dan rasul. Karamah ni untuk orang saleh. Seperti mana Allah Ta'ala berikan kepada sebahagian para sahabat. Antaranya Sa'ad bin Abi Waqqas boleh berjalan atas air ketika mana dihantar oleh Umar Al-Khattab pergi ke sungai Dajlah untuk berperang dengan tentera Parsi. Dia boleh berjalan atas air. Tapi lepas pada dia balik tu, dia tak pun kumpulkan orang. Dia kata, korang nak tahu tak apa ilmu berjalan atas air yang aku buat di Dajlah dulu? Dia tak kempen macam tu. Sebab dia pun tak tahu dan tak sangka benda tu boleh berlaku. Tapi ajaibnya di tanah Melayu kita ni, amalan-amalan berjalan atas air, tembak takluk, ilmu kebal, dia dipelajari. Bila mana boleh dipelajari, dia ada something. Dia bukan lagi datang daripada apa yang disebut sebagai karamah ataupun mukjizat tu. Ia ialah satu benda yang kita sebut dengan sihir hakikatnya. Okay. Seterusnya yang ketiga, rasa tiada masalah untuk terus percaya benda tu. Ini ialah benda yang paling besar sebab buku ni ditulis. Maknanya sebahagian besar masyarakat Melayu dia okey, percaya benda-benda yang tak masuk akal tu tak ada problem. Dan diorang tak akan guna akal sehat untuk menakul. Menakul maksud dia apa? Untuk analisis balik. Betul ke cerita tu? Okay. Sebab tu kita akan tengok cerita-cerita
Pelik-pelik ni dia dibawa turun-temurun, generasi demi generasi, dan telah diajar untuk tidak fikir logik ataupun tak logik. Sebab tu kita akan tengok sebahagian orang tua, dia akan kata tak payah soal lah benda ni, ambil je, terima je cerita ni. Itu antara masalah yang menyebabkan benda khurafat tahyul mistik ni dia berkembang, dia tak boleh tercabut, dia masih lagi kuat. Dan yang keempat ni kerana faktor perubahan orang Melayu daripada agama lama pergi kepada Islam. Yang dia sebut dalam buku tu ialah terlalu kuat percaya kepada hantu dan takut yang melampau kepadanya. Nah, itu yang ada dalam kalangan masyarakat Melayu kita. Kita tahu sejarah menunjukkan orang Melayu ni mereka asalnya beragama dengan agama animisme. Animisme ni tengok satu benda rasa hebat, sembah yang tu. Yang mana kalau tengok agama ni masih lagi ada bagi sebahagian orang asli di setengah-setengah tempat. Sebab tu ahli DNA dia kata orang Melayu ni, semua orang Melayu, Melayu Malaysia ke, Melayu Jawa ke, Melayu Banjar ke, Melayu Minang ke apa, dia akan membawa satu DNA dalam keturunan dia tu, dia panggil Semang. Semang ni ialah bangsa asal ataupun keturunan asal yang duduk di kawasan Nusantara. Semang ni ialah suku bagi orang asli. Maknanya kita semua ni kalau pergi cek DNA, kita jangan rasa kita ni orang bandar sangat. Orang asli pun asalnya. Cuma kita dah duduk bandar lama, muka tu taklah nampak asli sangat. Dah nampak campur, tak asli dah muka. Jadi itu keadaan yang kita kena tahu. Terlalu percaya pada hantu. Lepas daripada animisme, orang Melayu menerima agama lain iaitu Hindu dan Buddha. Kalau kita tengok di Indonesia, terutamanya di Bali, kita boleh tengok kesan agama Hindu. Hindu yang ada di Bali tak sama dengan Hindu yang ada di India. Pengamalan dia lain. Kalau kita nak tengok yang ada di tanah Melayu dulu, yang sebelum datang Islam, kurun abad ke-10, ke-9, ke-8, agama Hindu yang diamalkan di tanah Melayu ni sama macam yang ada di Bali hari ni. Dia orang tak buat perayaan yang sakan macam yang ada di India, tak sama, kultus yang berbeza, kumpulan yang berbeza. Dan kita akan tengok daripada agama Hindu terima juga agama Buddha. Sebab tu kita akan tengok dalam senarai kerajaan-kerajaan dulu, Majapahit ke apa-apa semua, kerajaan Samudera Pasai ke, dia akan ada dua agama, satu agama Hindu, satu agama Buddha. Sebab tu kita akan tengok Majapahit last untuk agama Hindu sebelum naiknya kerajaan agung Demak yang beragama Islam. Jadi dalam agama Buddha dan Hindu ni, Hindu lain, Buddha lain. Cuma yang dibawa kepercayaan takut pada hantu ni, dia paling banyak dalam agama Buddha. Sebab tu kalau kita tengok, kita belajar dalam agama Buddha, kita akan tengok penganut agama Buddha ni dia ada satu bab dalam kitab suci yang diorang percaya dan imani, nama dia Petavatu. Petavatu ni lah himpunan cerita-cerita hantu dan tuntutan apa yang kita kena buat bila mana nak deal dengan hantu tu. Tuan-tuan boleh cari, tapi tak ada faedah kot cari benda tu. Tapi nak beritahu benda tu ada. Antara yang saya pernah tengok dalam Petavatu ni, balan-balan. Balan-balan ni penanggal kot. Hantu yang urat perut dia terkeluar tu, orang Melayu kita percaya. Dia ada dalam Buddha. Dan kita kena buat upacara tertentu untuk deal dengan hantu ni supaya dia tak kacau. Dan itulah sebab benda tu kuat, tak boleh dibuang walaupun dia dah Islam lama. Sebab tu ada satu orang tokoh, Profesor Emeritus Datuk Paduka Zakaria Astapa di UKM. Dia antara orang di Malaysia ni tak ramai orang yang dalam bidang pengajian Islam dapat Profesor Emeritus, tak ramai. Prof Madya ramai. Profesor Emeritus ni tak ramai lah. Dia antara salah seorang. Dia antara yang banyak orang kata apa, tulis kritik sosial terhadap apa yang diimani ataupun apa yang berlaku dalam kalangan masyarakat Melayu ni. Kita boleh tengok dalam buku ni pada mukaddimah Pasak Minda, muka surat LVI 2 Roman. Ia tak start lagi muka surat tu. Di bawah subtopik dia ulasan Profesor Emeritus dalam bidang akidah dan tasawuf, Profesor Emeritus Datuk Paduka Zakaria Astapa di UKM. Dia tulis dalam banyak jurnal dia. Saya nak baca sikit saja apa yang dia sebut sini. Dia kata, itu pada muka surat LVI Roman 3 sebelah tu, dia kata,
Masalah ini timbul, iaitu masalah orang Melayu suka percaya pada khurafat ini kerana agama Islam datang kemudian. Animisme, Hindu, Islam. Sebelum kedatangan Islam, dia kata, orang Melayu telah banyak mengumpul nilai agama lain. Ada animisme, Hindu dan sebagainya. Mereka takut hendak meninggalkan yang lama, akibatnya yang lama disimpan, manakala yang baharu diambil. Mereka mengambil yang baharu tetapi masih hendak menyimpan yang lama. Malah sehingga kini kita dapati orang yang menjalani ajaran Islam dengan baik, mereka menunaikan semua rukun Islam dengan baik, mereka sembahyang dan puasa, mereka bukan setakat yang wajib pada bulan Ramadan, malah puasa-puasa sunat yang lain, mereka menunaikan fardu haji lebih daripada satu kali. Kita boleh tengok orang Melayu dengan amalan-amalan sunat, dengan seruan buat umrah, buat haji ni, orang Melayu atau bangsa yang suka buat benda tu. Okey. Tapi dia sebut pada muka surat sebelah tu, dia kata akan tetapi pada masa yang sama, yang lama juga mereka tidak tinggalkan, iaitu kepercayaan khurafat mistik. Maka kita akan tengok jika di kalangan mereka itu ada yang masih lagi membela hantu raya, mereka tidak mahu membuangnya. Kalau boleh mereka hendak simpan kedua-duanya sekali. Haji 3 kali tapi hantu raya pun pera juga kat rumah. Okay. Jadi itu keadaan masyarakat Melayu kita. Okay. Dia masih sayang. Sebab tu kita tengok, dia pergi masjid, solat 5 waktu, tapi tangkal azimat tak buang. Percaya kepada batu permata tertentu. Okay. Kalau kita tengok kepercayaan percaya pada batu permata ni ialah satu benda yang memang banyak sebahagian orang kita percaya. Ada orang dia taksub dengan zamrud, ada orang dia taksub dengan sekian-sekian batu permata, besi kuning ke apa. Dan ini ialah satu kritik sosial yang disebut oleh lama dah. Kalau cendekiawan Islam yang sebut benda ni ialah Datuk Paduka Zakaria Setapak. Kalau seniman, tuan-tuan perasan, orang dalam bidang perfilman yang buat kritik sosial dalam bab ni siapa? Tan Sri P. Ramlee. Tuan-tuan boleh tengok balik cerita seniman Bujang Lapuk, bila mana S. Samsudin dia jumpa satu menggali jual batu permata tepi jalan lepas pada syuting. Saya tak beranak lagi waktu filem tu, tuan-tuan boleh tengok lah. Okay. Cuma kita tengoklah cerita tu. Okay. Apa menggali tu kata? Belilah batu ni. Batu ni boleh kabulkan banyak hajat. Kebetulan waktu tu P. Ramlee dia angau nak kahwin dengan Salmah, Cik Salmah pada waktu tu. Okay. Sudin ni dengan niat baik nak bantu kawan tu, dia pun beli. Dia dengar P. Ramlee nak kahwin, dia pun kata, aku beli satu batu permata ni, menggali ni, kata malam Jumaat Kumian kasih taruk-taruk di situ. Okey. Lepas tu pergi jumpa mana orang, minta hajat tu dipermudahkan. Jadi dia orang punya plan, bawa lah batu permata tu, pergi jumpa manager Kemat Hassan, nak pergi pinjam. Berapa saya tak ingat bilangan, daripada 150 dapat RM5 je. Bawa batu tu bawa. Akhirnya Sudin keluarkan batu ni, dia kata sial punya batu, dipersilakan ke longkang. Itu ialah kritik sosial walaupun kita tak nampak secara jelas. Okay. Akhirnya P. Ramlee dapat kahwin pun bukan kerana batu tu. Okay. Cuma nak sebut kepada kita bahawasanya itu ialah suasana masyarakat di zaman tu. Tambah pula pada tahun itu 60-an, 50-an, 40-an. Suasana memang seperti itu. Suasana dia memang seperti itu. Okay. Sebab tu kalau kita tengok dalam Pasak Minda ni, saya nak sebut 2-3 perkara saja dari dalam bab Pasak Minda ni. Okay. Pada muka surat XLI Roman tu, penulis ni iaitu Ustaz Zahiruddin ni, dia bawakan satu buku yang ditulis oleh satu orang, nama dia A. Talib Haji Ahmad. Dalam buku tu, buku yang berjudul Kebudayaan Asli Melayu Tua, dia himpunkan 29 amalan yang menjadi budaya orang Melayu yang dianggap dan dipercayai mempunyai kelebihan dan manfaat berunsur mistik dan ghaib. 29 amalan orang Melayu yang asalnya ianya dibuat secara kepercayaan, akidah lah, maknanya nak angkat sial, nak buang sial, dan dia berubah menjadi kebudayaan. Dan mungkin sebahagiannya masih lagi ada. Kalau kita tengok pada muka surat tu sebelah tu, XLI2 Roman tu, dia ada buat satu jadual tu, 29 amalan tu. Tuan-tuan boleh tengok. Okay. Pertama dia sebut siapa ni Ain lah.
Orang Melayu dia percaya ain. Ain tu memang ada dalam agama kita. Maknanya tegur satu benda, pandangan mata yang hasad. Okay. Yang ketiga, gaya potong pakaian boleh mempengaruhi nasib baik dan nasib buruk satu orang. Pakai baju macam ni, pakai pakaian yang dipotong macam ni. Okay. Yang keempat, senjata, keris, parang, badik apa semua, percaya adanya unsur-unsur mistik dalam tu. Yang kelima, mandi. Mandi yang paling banyak sekali. Okay. Dia ada mandi membuang bedaka. Bedaka tu sial, bahasa Melayu lama. Mandi sampat, mandi bunting sulung bagi orang yang baru dapat anak. Okay. Mandi limau, ini banyak kita tengoklah. Mandi nazar, mandi balai, ini untuk kesultanan ataupun diraja. Mandi balai, mandi dobat, mandi safar untuk sebahagian rakyat pun ada. Mandi dengan sebab lepas khatan, kalau mandi saja okey dah, dia ada kepercayaan lain. Mandi taubat, mandi dengan sebab nak taubat. Yang diajar oleh Nabi, nak taubat ni tak perlu mandi pun. Solat tu pun bukanlah mencapai pada tahap yang tinggi, solat sunat taubat tu. Okay. Mandi junub, mandi wiladah, mandi mayat. Okay. Kebanyakannya banyaklah mandi tu. Okay. Dan yang paling dekat dengan orang Melayu ni ialah mandi limau. Tujuan dia lah untuk pulih semangat kalau kena kacau dengan hantu apa semua. Dan waktu nak mandi tu, dia bukan hanya perah limau lepas tu mandi. Dia ada mantra-mantra dia. Sebab tu kalau kita tengok pada muka surat seterusnya, dia sebut mantra serapah yang dia baca pula antaranya berbunyi, hai songsang guruku songsang, alangkah bulan bintang lagi tersongsang. Tambahan pula hati anak laki-laki tersongsang memandang aku yang seorang. Aku jantan dikatakan betina, aku tinggi dikatakan rendah, aku hitam dikatakan putih, aku garang dikatakan baik, aku buruk dikatakan elok berkat aku memakai doa. Bukan yang gila, hati perut laki-laki tunduk kasih kepada aku seorang. Berkat mandi pengajar guru mustajab kepada aku berkat. Doa yuta nan mina kui-kui yu turun jintawi penaru punaru orpak. Lain macam. Okay. Takut ada yang dah tak sedar belakang. Okay. Ini untuk orang perempuan yang anak dara tua, tak lekat kahwin, tak ada orang minta. Mandi limau nak kena baca yang ni. Baca yang ni, tujuan dia untuk naik seri muka. Istilah setengah-setengah orang dia panggil ilmu manis kampung. Sekampung tengok dia cantik. Di belakangnya itu ada khadam. Khadam tu nama Arab, nama Melayunya hantu lah, yang juga meminta upacara tertentu untuk dapat benda yang dia nak. Istilah kita susuk macam-macam. Okay. Yang mana mandi tu dia akan mendatangkan kata apa, dia merupakan pintu kepada makhluk gaib nak datang deal dengan kita. Okay. Itu kira okey sebab dalam mantra tu tak ada sebut apa-apa pun berkenaan dengan perkataan Arab. Tapi ada setengah-setengah mantra tu diselit dengan nama Allah dan nama Muhammad. Antaranya yang di bawah yang dia sebut situ, syatarti santar liur titiklah liur semua anak laki-laki kepada aku. Ini bahasa Jawa. Jikalau tidak titik, derhakalah pada Allah, derhaka pada Muhammad, derhaka pada aku. Yang itulah yang orang kita tu jadi terkalih duk rasa yang ni pada Islam. Sebab dia ada selit nama Allah dan nama Muhammad. Hakikatnya bukan. Dia bukan pada Islam. Dia tidak seperti itu. Okay. Jadi dalam buku tu, Kebudayaan Asli Melayu Tua tu, yang ditulis oleh A. Talib Haji Ahmad tu, ianya merupakan satu buku yang senaraikan amalan-amalan orang Melayu. Okay. Walaupun kita hari ni, dan saya rasa dan saya yakin sekali yang ada dalam masjid ni mungkin tak terlibat dengan benda tu, tapi mungkin orang-orang tua kita, datuk nenek kita ataupun mak dan ayah kita, dia masih lagi ada kepercayaan-kepercayaan seperti itu. Terutamanya orang-orang yang dah berumur 80 dan ke atas. Mungkin dia sempat dengan waktu zaman orang ni ada sesuatu, dia akan buat upacara ni. Kalau orang di pantai timur, dia ada bagih, dia ada main teri. Ini bila mana berlaku. Contoh, main teri bagih ni dululah, sekarang ni pun tak berlaku. Di Kelantan, di Besut, saya sendiri pernah tengok benda ni waktu saya kecil-kecil lagi. Di Besut, di kawasan Kuala Besut, kawasan perairan lah, kawasan orang nelayan situ. Okay. Bila mana sampai musim tengkujuh, kan Terengganu kan dia kuat musim tengkujuh apa semua, ujung-ujung tahun. Okay. Jadi mata pencarian ni dia akan kurang sikit. Nak turun ke laut tak boleh. Okay. Dengan sebab angin ombak yang kuat. Okay.
Jadi bila mana lepas angin ombak tu dah selesai, musim terkujuh dah habis, biasanya dia akan buat upacara bagi ataupun main teri ni dengan tujuan putuskan benda-benda buruk yang mungkin masih lagi ada saki-baki. Sebab masih lagi ada orang percaya Tengkujuh ni berlaku kerana perbalahan dewa-dewa. In case dia Melayu, dia dah pergi haji pun. Itu masih lagi ada. Okay. Kalau di Indonesia, dia percaya yang jaga laut ni Nyi Roro Kidul. Kalau di belah pantai timur, dia percaya yang jaga ni dewa sejuk, dewa muda. Sebab tu kita akan tengok pengaruh bentuk keris di belah pantai timur ni, dia ada keris yang dia panggil keris dewa sejuk. Wallahu alam, saya tak pasti, tapi saya baca lebih-lebih kurang macam tu lah. Okay. Jadi dia akan buat upacara tu. Tujuan dia nak bagi lepas pada ni nelayan kalau dia pergi ke laut, dia tak mengalami benda-benda sial apa semua. Dan dia akan buatlah, dia akan layarkan ancak apa semua tu macam-macam lah. Bagi ikan belanak, ikan apa macam-macam. Itu benda yang dilakukan. Okay. Dulu sama juga bila mana berlaku satu penyakit. Tapi sekarang tak ada lah. Kalau buat Covid ni lain macam lah. Tapi Indonesia pernah buat bila mana tahun lepas Covid teruk, ada kumpulan bomoh mana di Indonesia, di Jawa, dia buat benda tu. Tapi yang syoknya di ujung tu dia jemput ustaz baca doa juga. Dia baca mantra sakan dah. Okey, mantra dengan macam-macam. Dengan puluk kuning apa-apa semua, segala jenis ayam semua diangkut. Ujung tu seorang ustaz baca doa dengan jubah putih semua siap. Macam imam masjid pergi baca doa. Majlis penutup. Tapi majlis itu ialah majlis sihir hakikatnya. Okay. Jadi itu antara benda yang kita boleh tengok dalam kalangan masyarakat Melayu yang kita tak dapat nafikan dalam sejarah. Kalau satu orang tu dia nak nafikan, ini ialah kajian-kajian tuntas yang dibuat oleh peringkat universiti pun. Bukan kajian yang kita sebut tepi-tepi jalan, bukan. Okay. Jadi itu sebagai mukadimah untuk saya sebut. Kenapa penting nak bincang benda ni? Selain pada kita kuliah bab fiqh, bab apa, kita kena tahu problem masyarakat Melayu ni nak bercakap bab akidah, dia tak sama nak perkenal akidah dengan masyarakat Arab. Masyarakat Arab, dia orang ada kepercayaan pada hantu, tapi hantu dia orang jenis tak kacau. Ada. Tuan-tuan boleh baca dalam kitab Rahikul Makhtum. Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, dia bawa kepercayaan masyarakat Arab jahiliah. Masyarakat Arab jahiliah percaya kalau satu orang tu dia mati, maka mayat tu kalau dia mati dengan sebab perang, dia dibunuh, mayat dia tak aman, maka dia akan bertukar jadi burung gagak hitam, dia akan terbang. Dan bila mana dia terbang, dia akan sebut isqini, isqini, yang bermaksud beri minum pada aku darah. Tapi dia tak masuk rumah dia, kacau, dia tak masuk. Dia setakat terbang je. Jadi hantu negara Arab ni dia tak thriller macam Melayu lah. Melayu ni boleh masuk dalam rumah, boleh jelma muka suami, boleh jelma muka anak, muka tok. Lepas tu boleh deal macam-macam. Boleh tahu, dia lebih advance. Mungkin dengan sebab kita punya hubungan masyarakat dulu, dia deal dengan makhluk gaib ni terlalu kuat dan terlalu luas. Sehingga menyebabkan benda tu dah jadi budaya, dah jadi kebiasaan. Okay. Jadi problem dia sebab apa? Kalau kita tengok dalam buku ni, saya tak nak sebut secara detail lah. Kalau orang yang ada buku dia boleh baca. Pada Pasak Minda tu dia ada sebut banyak. Antara sebab benda yang sama disebutkan oleh Datuk Paduka Zakaria Setapak, Profesor Emeritus, benda yang sama juga disebut oleh Hamka lebih awal lagi pada tu. Problem paling besar masyarakat Melayu terlekat lagi dengan amalan-amalan seperti ini ialah tidak jelas pada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mereka jelas pada iyyaka na'budu, tapi mereka tidak jelas pada iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, hanya kepada engkau kami beribadah. Kami melakukan ibadah hanya pada engkau. Kami salat, kami puasa, kami bayar zakat, kami pergi umrah, kami buat haji, kami bagi sedekah, kami buat salat malam. Ini kami buat pada kamu. Tidak ada orang Melayu dia buat kerana tokong berhala tertentu, takkan. Jadi untuk bab ni orang Melayu dia dah secure dah. Orang Melayu kita tak akan tengok walaupun dia orang yang bukan jenis solat, bukan maknanya orang yang tak semayang. Kalau nak suruh dia pergi tokong sembah macam yang dibuat oleh orang agama lain, dia tak berani buat. Dia tak berani buat. Sebab dia tahu identiti Melayu itu sinonim dengan Islam. Kalau dia tak semayang, dia tak puasa pun. Sebab tu kita akan tengok orang Melayu yang tak puasa, dia masih lagi tak berani nak makan secara terbuka. Walaupun mungkin ada. Sebab tu kita akan tengok dia ada geng plastik hitam, ada pot ni, ada pot tu. Maknanya dia cuba nak buat dalam keadaan yang tersembunyi. Okay.
Tapi untuk pergi jumpa bomoh, untuk pergi, orang kata apa, pergi berubat, pergi minum air kolah ni, pergi cari air tasik ni, pergi kubur kawan ni, yang tu orang Melayu masih berani buat secara terbuka. Kepercayaan minum air sekian-sekian tempat, kepercayaan air 7 kolah masjid. Kalau yang paling dekat dengan kita, Tasik Dayang Bunting Langkawi dah buka. Ramai pasangan yang kahwin tak dapat nak minum air kolah tu. Pada minum air kolah tu baik minum air kowe kat masjid. Okey. Cuma nak sebut pada kita, dia kepercayaan benda tu. Benda tu dia masih lagi ada. Dan dia buat secara terbuka. Dia tak akan sembunyi-sembunyi. Sebab dia rasa, tuan-tuan tengok, kebanyakan orang yang jumpa bomoh ke, yang pergi kubur ke, yang pergi macam-macam lah. Dia bukan dia menurun nak minta nombor ekor, tapi dia hajat dia lah, dia nak bagi menega dia elok ke, bagi anak dia kahwin elok ke apa semua. Dia akan sebut apa, dia akan lapik apa, ini semua ikhtiar. Sebab tu dia tak rasa bersalah. Bila mana sebut benda tu, dia rasa ianya ialah macam salah satu alternatif selain pada berdoa. Benda ni juga yang berlaku kepada masyarakat Arab jahiliah musyrikin Mekah, yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah Fussilat. Tuan-tuan boleh baca surah Fussilat ni. Fussilat ni lah surah Hamim yang kedua dalam Quran, surah yang ke-41. Surah Fussilat ni lah surah menjawab batilnya minta tolong pada benda selain pada Allah, kufurnya masyarakat musyrikin Mekah pada iyyaka nasta'in. Dan masyarakat Melayu, dia ada accent tu, dia ada problem situ. Sebab dia orang nampak kita boleh minta tolong pada benda-benda yang tak jelas. Tiba-tiba bila mana kita kata jangan pergi minta dengan bomoh, dia kata minta dengan bomoh sama macam pergi jumpa doktor hospital. Tak, dia tak sama. Sebab doktor hospital dia ada kajian saintifik yang dia konsep dia sama je. Maknanya kalau sakit buah pinggang, dialisis. Hospital India pun dialisis, hospital kat China pun dialisis, Malaysia pun dialisis. Tak ada cara lain. Itu ialah kajian saintifik. Okay. Ada pun bomoh kampung ni nak berubat bagi anak dia tu tak kena ganggu, yang ni minta pulut. Yang tempat lain minta nasi. Tempat lain minta ayam, yang ni minta kambing. Dia lain, dia tak sama. Dia bukan kajian saintifik tu. Itu ialah satu ikhtiar yang disalah erti hakikatnya. Jangan tertukar dalam bab tu. Benda yang sama berlaku kepada Nabi. Bila mana Nabi kata, stop sembah berhala. Jangan sembah berhala. Jangan agungkan Hubal. Jangan agungkan Al-Lata, Al-Mana, Al-Uzza. Jangan agungkan semualah berhala yang ada di Mekah ni. Apa jawapan musyrikin Mekah? Dia orang kata, kami berdoa pada berhala ni, kami dapat apa yang kami minta. Itulah juga yang berlaku pada orang Melayu. Bila mana dia pergi jumpa bomoh, kebah penyakit dia. Dia makin kuat, makin bertambah yakin pada bomoh yang dia jumpa tu. Surah Fussilat menyebutkan pada kita, tuan-tuan boleh bacalah. Dia ada ayat-ayat khusus. Surah tu nak jawab isu tu lah. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala yang memberi izin walaupun pada benda yang tak betul. Saya nak beri contoh mudah pada tuan-tuan. Okay. Satu orang, dia curi makanan dekat kedai runcit. Dia masuk kedai runcit, dia curi satu tin sardin, curi gula, curi garam. Okay. Balik rumah dia masak sardin daripada yang dicuri tu. Lepas tu buat air teh guna gula yang dicuri tu. Sardin tu sedap macam jual kat kedai. Air teh pun sedap sama macam jual kat kedai. Tiba-tiba dia kata curi tak salah sebab yang jual kat kedai pun rasa sama macam yang ni. Tuan-tuan nampak apa problem dia? Okay. Curi tetap salah walaupun kamu buat sardin sedap lagi pada yang kedai nasi lemak jual. Curi lain, beli lain. Walaupun natijah dia sama. Minta dengan Tuhan, sembuh juga. Minta dengan bomoh pun, sembuh juga. Dua-dua sembuh. Okay. Tapi yang bomoh tetap salah. Tuhan berikan benda tu berlaku di tangan bomoh. Sebab itu memang janji Tuhan. Kita boleh baca dalam Quran, Allah Ta'ala sebut tentang sihir tu boleh berlaku. Sebab tu kalau kita baca surah Baqarah, kita boleh tengok Allah Ta'ala sebut panjang, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman. Allah Ta'ala hantar Harut dan Marut ke negeri Babil. Babil hari ini di Iraq, Babylon, untuk turun beritahu ini sihir. Sebab tu kalau tengok, sihir juga dinamakan dengan ilmu.
Yang jadi masalahnya hari ni, bila mana petua tu datang daripada mulut orang agama, mantra sihir, tapi dengan sebab dia ustaz, dia tuan guru, dia pakai jubah serban, kita tak rasa benda tu salah, kita rasa benda tu amalan para ulama. Tiba-tiba bila mana kita sebut benda tu salah, walaupun yang sebut tu ustaz, ada sebahagian orang dia keluar hujah, dia kata, tapi ilmu Allah tu luas. Betul, ilmu Allah tu luas. Tapi dalam hadis Nabi juga ajar pada kita untuk berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa a'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, aku berlindung, aku mohon padamu ilmu bermanfaat, dan aku juga minta lindung pada ilmu tak bermanfaat. Maknanya yang tak bermanfaat tu pun dinamakan ilmu. Dia tak dinamakan dengan nama lain. Sihir dinamakan dengan ilmu. Sebab tu kuliah saya yang pertama sini, video tu di-cut, teruk kena cam. Saya tak pernah buka komen. Buka saya tak boleh tidur malam. Ada orang cut video tu, banyak mantra-mantra. Yang kes saya beritahu, ada satu kitab di tanah Melayu ni, Pati Rahsia, terjemahan kepada Syamsul Ma'arif yang ditulis oleh Al-Bunni, seorang ahli sihir di Maghribi. Tapi dengan sebab buku tu diterjemah oleh seorang mufti di Pantai Timur, ramai orang-orang yang aliran tradisional ni tak boleh terima apa yang saya sebut, akhirnya kena kecam teruk. Tapi saya tak pernah buka lah. Orang hantar tapi saya tak buka. Sebab saya pun tak kuat juga nak tengok orang kutuk kita. Walaupun nampak steady, tapi kadang-kadang serabut juga. Minum air teh manis jadi tawar kerana orang baca komen orang. Okay. Tengok segala benda kira nak terajang je, sebab tengok komen orang. Biasa orang Malaysia hari ni dia punya tempat dia di situ. Okay. Bila mana kita sebut benda tu, okay, benda tu ialah kajian tuntas, dan memang ramai juga para ulama. Cuma orang yang macam ni dia akan beri hujah, dia kata, kenapa tidak melihat dia sebagai ilmu Tuhan yang luas? Okey, betul. Kita boleh kata itu ilmu. Okey. Tapi Nabi juga beri peringatan, ada ilmu yang tak betul. Tak semua ilmu kita kena belajar. Sebab tu Quran, dia ada ayat, turunkan dua orang malaikat, Harut dan Marut, suruh perkenalkan. Okey, ini ilmu sihir. Tapi apa tujuan Allah Ta'ala suruh Harut dan Marut perkenalkan ilmu sihir? Bukan suruh orang belajar dan amal, suruh beritahu, ilmu macam ni kamu jangan buat. Kamu jangan buat. Tapi sayangnya yang dia belajar tu, dia ambil daripada Harut dan Marut, dia simpan. Dan dia buat. Sebab manusia dia ada nafsu yang berlawanan. Kita beri lalu azan tu. أشهد أن لا إله إلا الله
Saya nak sambung sikit lagi, beberapa minit lagi. Okay. Kalau kita tengok, itulah yang berlaku dalam kalangan masyarakat Melayu kita. Problem itulah yang cuba dikaji dalam buku ni. Nanti kita akan tengok, tak sempat malam ni nak masuk bab 1. Cuma nak sebut pada kita, Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, dalam bab 1 ni dia ada sebut sikit. Muka surat pertama tu disebut ayat 155 surah Baqarah. Allah Ta'ala sebut, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ini ayat yang kebanyakan kita biasa dengar. Allah Ta'ala kata, kami pasti akan uji kamu dengan sedikit daripada ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, kematian jiwa-jiwa, dan juga kemusnahan tanaman. Berilah berita gembira kepada orang yang bersabar. Okay. Ayat ni bila mana baca orang akan faham, hidup ni akan berlakunya ujian. Ujian yang berbentuk apa? Ujian yang berbentuk takut. Takut tu biasa orang akan nampak apa? Perang. Sebab memang para ulama tafsir dia terjemah ketakutan itu ialah suasana perang. Sebab mereka kebanyakannya ulama di negara Arab. Antara ketakutan yang kita tak sedar ialah takut kepada jin, syaitan. Itu juga ujian kepada Bani Melayu hakikatnya. Orang Melayu kita takut sehingga kita terpaksa pilih nak berdamai. Masuk hutan, nak lalu satu kawasan, beri ancak. Sebab tak nak bagi kena kacau. Itu takut. Takut yang dimaksudkan dalam ayat ni, ianya ialah ujian. Dan kita kena tahu, konteks ayat ni dia luas. Dia bukan hanya bercakap tentang suasana perang. Okay. Dan juga lapar, itu ujian-ujian yang lain lah. Okay. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya kita nak lihat untuk akan datang nanti, kita akan tengok macam mana keadaan orang Melayu sebelum datang Islam. Mereka deal dengan ujian-ujian. Bila mana ada ujian, sakit, lapar, dia orang pergi ke arah mana? Dia orang akan minta pertolongan, cari pertolongan tu di arah mana, di sekitar mana. Kita akan tengok. Okay. Dan itulah yang dimanfaatkan oleh penjajah hakikatnya. Sebab tu kita akan tengok bangsa Eropah yang paling lama di tanah Melayu ni adalah British. Portugis pun pernah, Belanda pun pernah, Jepun ada juga sekejap. Okay. Cuma kita fokus pada Eropah. Mereka memanfaatkan orang Melayu, kat mana lemahnya orang Melayu, sehingga mereka boleh duduk ambil hasil bumi, ialah pada isu ini. Iaitu orang Melayu terlampau ambil masa yang lama untuk sibuk dengan berurusan dengan takut pada khurafat, mistik, hantu, dan nak kuat pun dengan minta bantuan jin. Sebab tu kita akan tengok cerita orang duk bercakap, pejuang-pejuang tanah Melayu kita dulu perang ada ilmu kebal. Wallahu alam betul ataupun tidak. Cuma catatan berkenaan dengan benda tu tak kuat pun dari segi sejarawan yang disebutkan. Maknanya mat kilau ke apa segala mat yang duk ada, dia orang tak pakai pun ilmu-ilmu seperti itu. Cuma dia orang ada ilmu bela diri yang handal, dan dia orang tahu ilmu selok-belok tanah tu. Dia orang ada, orang apa, ilmu tipu daya macam orang perang. Sebab orang Eropah, geografi tanah dia tak sama dengan geografi tanah kita. Sebab tu kita akan tengok ada siri-siri orang Melayu bertempur dengan British, menang juga orang Melayu. Tapi sejarah membuktikan, dan itulah yang kita tahu, itulah yang akan disebut setiap kali bulan kemerdekaan, kita dijajah oleh Eropah lebih pada 500 tahun. Dalam keadaan kita ada ilmu kebal yang hebat, kita dah kena jajah dah pun. Punya teruk kena jajah. Sampai hari ni, untuk tahun 2021 ni, perundangan negara masih lagi guna common law daripada British. Tak guna pun undang-undang kita sendiri pun. Tak boleh nak gubal lagi dengan acuan sendiri. Ni bukan nak kritik kerajaan apa semua, bukan. Cuma nak sebut, nak bagi sedar bahawasanya agama kalau dia tak balik kepada yang tulen dan tinggalkan yang tak betul, itulah yang akan jadi. Sebab itulah para ulama tanah Melayu dulu pun, hatta Syekh Daud Fatani, orang biasa sebut Daud Fatani, orang cuma kenal Muniatul Musalli, tapi kita tak baca perjuangan dia menentang penjajah, perjuangan dia menentang amalan-amalan yang tak betul pun ada. Itu kita boleh tengok dalam buku dia. Sebab orang biasa fokus Daud Fatani ni ialah Muniatul Musalli. Ahmad Falembangi buku-buku dia yang lebih kepada fiqh, tapi buku dia yang bercorak semangat nak keluar daripada penjajahan minda dan juga penjajahan fizikal, itu ada disebut. Okay. Tapi
kita didivertkan, ditukar ke arah lain sehingga kita terlupa bab tu. Okey. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung seterusnya Oktober minggu ketiga, Jumaat minggu ketiga dan keempat, kita akan masuk bab yang pertama. Okey, jadi setakat tu saja kita punya perkongsian pada malam ni. Moga Allah Taala beri pada kita rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi